itu dalam keadaan tergesa-gesa, termengah-mengah, berlari ke ataupun berjalan cepat, itu makna tergesa-gesa, nampak tidak ada ketenangan. Jangan begitu. Data wa alaikumus sakinah, wajib ke atas engkau berjalan dengan tenang, tidak dalam keadaan tergesa-gesa. Tuan terjemah dalam bahasa lebih mudah itu. Apabila kamu tertinggal, maknanya dengan sebab kamu berjalan perlahan tenang itu sehingga tertinggallah katakanlah satu rakaat ke, tak apa, sempurnakanlah, kamu tambahlah selepas tu. Apabila kamu luput tertinggal, maka gantilah, mana kamu sempurnakanlah. Misalnya kalau kamu pergi itu sudah satu rakaat tertinggal tu, sempurnakanlah. Mana kamu pergi itu kamu kena qada lah, hak terlepas tu qada. Hak masih ada dengan imam tu kamu sempurnakan dengan imam, itu maksud sempurna tu. Jadi yang tertinggal itu kamu qada lah. Ini dikira sebagai masbuk. Masbuk. Itu maksudnya. Maknanya daripada hadis ini, ketenangan itu lebih diutamakan kalau berlaku kelewatan. Jangan sampai nak mengejar rakaat itu sehingga berlari-lari, menyebabkan masuk dalam solat akad takbiratul ihram itu dalam keadaan yang tidak tenang. Itu Nabi tak benar. Sebab salat-salat ni dia lebih menjurus kepada ketenangan hati itu. Baik. Itu maksudnya. Baik, Imam Syafi'i berkata lagi, tidaklah mendatangi salat jemaah kecuali dengan berjalan kaki, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain buat begitulah. Apabila pergi ke tempat salat jemaah dengan berlari, maka dia tidaklah menyebabkan rosak salat itu. Tapi saya tidak suka begitu. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan kita jadi rasa tak selesa. Masuk dalam salat mengangkat takbiratul ihram tu dalam keadaan termengah-mengah itu sebenarnya tidak sesuai, tidak dikehendaki. Akhir sekali salat nak siapa tenang balik tu boleh jadi satu rakaat tu ambil masa tu. Boleh jadi begitu. Itu makna berhati-hati. Sebab itulah ramai ulama mengatakan orang yang pergi dengan tergesa-gesa tu walaupun tidak merosak ke salat, tapi hukumnya makruh hukumnya. Jadi tak molek sangatlah. Cuba kita tengok dah. Kalau kita pergi di Masjid Haram misalnya, berlari-lari sembahyang. Padahal Nabi lari tu. Jangan kita ingat orang Arab buat ni betul semua. Kalau bercanggah dengan hadis Nabi, duduk di mana pun kira bercanggah. Tak boleh begitu. Berjalan. Kalau lewatlah. Sempurnakan dengan imam, kemudian tambah kalau yang terlepas itu. Itu arahan Nabi. Sebab Imam Syafi'i katakan tidak rosak, mana tetap menjadilah solat tu, tetap terpakai solat itu. Tapi saya tak suka gitu. Tak suka itu ulama kata makruh lah maksudnya. Perbuatan itu makruh. Begitu maksudnya. Cuma di sini berdasarkan kepada riwayat teks asal dalam kitab Al-Umni, Imam Syafi'i memberikan penekanan. Dia kata fas'au ini fas'au. Baik, saya nak ambil contoh begini untuk mudah kita faham. Misalnya kita sedang bekerja, kita buka kedai runcit ke atau apa saja. Bila dilakukan azan untuk salat Jumaat, maka kita tinggal. Perbuatan meninggalkan kerja dengan sebab mendengar azan itu termasuk al-amalus salih. Itu amal yang salih. Boleh pahala yang itu tu. Boleh pahala. Itu perbuatan tu. Itu maksudnya. Okey. Habis itu, okey, kita pergi seterusnya. Ni masuk pula al-hay'atu lil jum'ah. Makna penampilan saat pergi salat Jumaat. Bagaimana penampilan kita, keadaan kita, kondisi kita ketika pergi untuk salat Jumaat tu bagaimana? Dari segi pakaiannya macam mana? Penampilan ni zahir ni lah. Macam mana? Okey, baik. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Umar bin Al-Khattab melihat baju yang bercorak pada pintu masjid. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, seandainya kamu membeli pakaian itu. Ni mana ada orang jual baju lah di luar masjid. Dia buka, kita kata buka gerai lah, seolah begitulah. Lepas tu dia gantung baju, bukan dalam masjid. Urusannya bukan dalam masjid, di luar masjid. Dia tengok baju bercorak. Kalau dalam teks harap dia hullatun siyara. Hullatun siyara ni ana tengok dalam teks dia ni. Ana nak baca di sini. Hullatun siyara nombor 4 tu. Jumpa tu nombor 4 tu dia ada bui ta'rif. Apa maksud hullatun? Hullah ni persalinan.
Dia hullah ni, hullah tu sendiri kalau kita tengok dalam hadis ulama hurai dari segi bahasa maknanya pakaian lapisan kedua tu. Misalnya contohnya anak pakai jubah, dia pakai pula satu jubah lain yang nipis. Tu. Jubah lain yang nipis, makna persalinan yang kedua. Seperti mana imam bila nak baca khutbah ke dia ada sahut pula jubah lain. Tu jubah yang nipis. Comel lah jubah tu ni ada warna emas di collar dia ni gini lah, warna hitam tu, tapi tu nipis. Panggil perkara tidak panjang tu. Dia masuk gitu ya. Hullah. Itu makna hullah asalnya. Tapi hullah sayra di sini maksud dia nya anak nak baca di sini dia buat sini. Sebab dia ada beberapa maksud lah. Sebab bukan dalil ni saja anak rujuk tu dalam Maktabah Syamilah tu dia sebutnya itu semacam baju, cuma dia diperbuat daripada sutera. Dia buat daripada sutera. Comel lah. Baju tu baju yang mahal harga dia. Dibuat daripada sutera. Tu. Dan ada corak dia, bukan kata kosong gitu saja, tidak. Comel lah. Bila Sayyidina Umar tengok gitu, dia pun kata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kalau Rasulullah beli baju ni, comel Rasulullah pakai. Rasulullah pakai lah baju ni pada hari Jumaat. Sebab Rasulullah ni, sebab dia dalam hadis ada sebut Rasulullah pakai baju putih, jubah putih, lepas tu dia sahut hullah ni. Sahabat kata comel lah. Dia dengan wajah Rasulullah, kulit Rasulullah tu kita kata putih kuning, dengan baju dia dalam puan dia cerah, letak pula hullah, pakaian yang agak gelap. Orang panggil warna tu apa dia? Kontras lah kita. Kontras warna tu. Comel. Jadi gabungan tu menarik. Hak ni tidak hak tu. Tapi hak kira-kira pakaian tu cuma diperbuat daripada sutera. Lebih menarik lagi. Saya nak kata belilah pakai hari Jumaat. Ataupun pakai bila, sebab biasanya hari Jumaat, hari cuti ni, kalau orang rombongan daripada luar mari nak jumpa Rasulullah pergi masjid pun, nampak kehebatan tu. Kalau Rasulullah pakai gitu nak jumpa tetamu luar negara, itu mana wafd tu, rombongan tu pandangan Sayyidina Umar. Bukan suruh pakai anak hari lah ni. Lalu Rasulullah pun kata, innama yalbisu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Sebenarnya orang yang pakai pakaian ni dia tak akan dapat dah di hari akhirat. Sebab dia pakai dah. Maknanya hak ni mengikut ulama kain sutra. Sutra maksud dia. Baik, tak habis lagi tu. Kemudian selepas daripada itu, beberapa helai pakaian hak tu lah. Hak Sayyidina Umar cadakkan tadi, dihadiahkan kepada Rasulullah. Dihadiah tu kalau letak ana rujuk tu dihadiahkan kepada Rasulullah. Rasulullah tak beli pun. Hadiah pada Rasulullah tu dua helai. Jadi Rasulullah bui sehelainya bui pada Sayyidina Umar. Bila bui pada Sayyidina Umar apa kata? Dia kata tak kira Rasulullah bui pada saya nak suruh saya pakai. Kan Rasulullah kata ke siapa dia pakai ni la khalaqalahu fil akhirah, tak akan dapat bahagia hari akhirat. Man tak boleh lah kelebihan tu. Tak boleh pakai dah tu. Maknanya di dunia tak boleh pakai orang lelaki. Tiba-tiba Rasulullah bui pada saya nak suruh saya pakai pula. Macam mana? Itulah Rasulullah kata kepada dia. Pakaian ni pakaian utarik. Pakaian ni pakaian utarik. Takut tengok tulisan Rumi tu, takut baca uthari. Ain. Ain. Asalnya ain tu. Ain ta bukan ta. Ta alif rada, utarik. Pakaian ni utarik ni asalnya nama orang. Nama dia Utarik bin Hajib At-Tamimi. Dia ni mari sebagai salah seorang anggota dalam rombongan Bani Tamim. Dia mari tu dalam keadaan tidak Islam. Lepas tu dia mari tu jumpa Nabi masuk Islam. Betul dia. Masuk Islam dan dia jadi sahabat lah. Dia lah pakai pakaian tu. Maknanya pakaian ni bukan daripada orang Arab, daripada Bani Tamim. Jauh Bani Tamim. Pakaian Utarik, mana comel lah pakaian ni. Kita ni sebelum dia masuk Islam dia pakai ni. Maknanya dia pada sutera ni. Sebab tu Nabi tak si pakai tu. Bila bui pada Sayyidina Umar, saya masih tak faham mula-mula. Dah kata tak boleh pakai. Jadi kenapa bagi pada saya nya? Tu Nabi kata lam aksukaha litalbisha fakasaha Umar akhallahu bi Makkah musyrikan. Nabi kata kepada Sayyidina Umar, aku bui kamu bukan suruh pakai. Benar ni kita kata kain sutra bukan haram pada zat dia tu.
Kita boleh hadiah, boleh jual, cuma lelaki tak boleh pakai. Lalu Umar pun beri pakaian ni kepada adik-beradik dia, adik-beradik lelaki dia. Masa tu tidak Islam lagi, musyrikin di Mekah tu, dia hadiah. Dan sebenarnya dah hadis ni ada dalam kitab Adabul Mufrad ni. Dan Sayyidina Umar ni salah satu cara Sayyidina Umar dia nak dakwah keluarga dia semasa walaupun duduk Mekah, berbeza agama, siapa sama hadiah tu. Ni antara hadiah yang dia kirim, menyebabkan keluarga dia saudara masuk Islam lepas tu. Tu tindakan Sayyidina Umar. Kita kata Sayyidina Umar ni kasar, Sayyidina Umar ni tegas. Ana lebih guna bahasa tegas. Dan Sayyidina Umar ni sangat bijak dalam nak menarik perhatian ahli keluarga dia supaya masuk Islam. Dia atas hadiah. Cuba bayangkan. Tengok COD siapa dah. Mari. Tengok. Daripada Umar, daripada Umar, sahabat besar Rasulullah gini-gini, bui hadiah ai. Dia ingat kita ni. Tu cara dakwah. Cara dakwah dia bui. Jadi Nabi bagi pada isteri dia lah hak bahagia dia tu. Itu maksudnya. Baik. Jadi di sininya apa maksud? Tajuk yang Imam Syafi'i buat ni penampilan. Maknanya daripada hak ni kita boleh fahamlah secara umum. Sebelum kita baca komentar daripada Imam Syafi'i dalam qaul-qaul seterusnya, kita nampak Sayyidina Umar ni dia faham hari Jumaat ni hari kebesaran sebenarnya. Mana kalau boleh kita pergi hari Jumaat ni, kalau tak ada baju mahal ke apa, baju yang paling menarik yang dalam simpanan kita, hak itulah kita pakai. Hak kira-kiranya hak paling comel lah. Sebab nak biar hari Jumaat tu biar nampak kemah orang Islam. Sebab semaya Jumaat tu dia merupakan syiar agama. Walaupun tak ada baju baru pun tak apa. Stocking boleh. Stocking boleh. Nabi tu pakai khuf lah. Nabi tu pakai khuf. Nabi pakai khuf. Tu boleh, tidak jadi masalah. Asalkan tidak bercanggah dengan kita kata peraturan-peraturan agama, boleh lah. Sebab tak nak sebut dulu masa nak belajar lah, cerita mula-mula tu, kita belajar hadis Mishkat, bila sampai bab cara Nabi, penampilan Nabi, kemah Nabi cara makan, tidak selekeh sahabat dia kacing. Sebab kita ni tak kemah kacing tak. Nabi dulu ada sahabat kacing dia cukup lah, dia kata. Dia tegur, anak tak kacing cukup ni nak. Tapi maknanya mungkin sebab dia kacing tu boleh jadi dia kacing ada paksa ya kacing. Dia nampak bulu dada tak. Nampak dada, nampak selekeh, sebab gini kan biasa lagi. Ni tak kacing, Nabi suruh kacing. Sempurna kan? Nabi nak comel. Sebab tu lepas tu kita jumpa juga Nabi ni, Nabi puji bangsa-bangsa yang pakai pakaian yang merupakan pakaian paling kemah. Sebab biasanya pakaian bangsa ni, macam pakaian bangsa Melayu kita, baju Melayu lah, dengan lengkap tu, suit Melayu tu comel tu. Bagi bangsa kita tu comel lah. Bangsa lain pun boleh, tidak jadi masalah, asalkan memenuhi kriteria menutup aurat. Nabi benar. Sebab tu guru saya Maulana kata sebenarnya termasuk dalam sunnah juga tu. Kita boleh jaga bangsa kita, boleh pertahankan selagi itu termasuk dalam sunnah. Maknanya kebebasan yang diberikan oleh agama dalam bab berpakaian, kamu boleh ikut kehendak bangsa kamu, tidak jadi masalah, asalkan pakaian itu pakaian yang tidak merujuk pada yang haram lah. Misalnya kalau pakaian itu pakaian ahli agama tu tak boleh. Pakaian yang menjadi pakaian rasmi kepada ajaran sesat. Kalau tengok pakaian kita tahu lah pokok sesat tu lah tu. Tak boleh juga gitu. Sebab tu bagi saya lah, oleh kerana berlaku sekarang ni fitnah banyak, mana kita pakai pihak ada selipar tu tak boleh. Pakai bahasa selipar tu tak boleh. Sebab ni dia satu kelompok yang betul-betul menyalahi sunnah. Itu kita sebut dengan terai lah, tak boleh. Pihak lagu tu tak apa, jangan we ada selipar. Selipar dia pakai kaki, tak boleh we ada. Tu kena jaga kan. Banyak ke dalam syarah Al-Adabul Mufrad, zaman dulu ada satu ketika dulu, kita tak siapa lagi hadis tu. Ulama tak benar nak murid guna pen yang berwarna merah. Larangan itu berkait dengan situasi semasa. Sebab apa, pada waktu tu merah ni dia menjadi satu lambang kepada ajaran salah zaman itu. Cuma dia tidak sebut lah. Jadi guna pen lain. Siapa begitu sekali? Bukan kerana lembu marah dah, tapi kerana dia menjadi satu syiar. Tali.
Misalnya kita tengok kalau Nabi pakai serban, Nabi tak tutup telinga. Tapi ada pun ajaran tarekat tertentu yang kita tengok ajaran dia ni mana tak sama dengan banyak, tak serupa dengan Nabi. Dia ada falsafah, dia tutup telinga, tak sewi dengar apa macam-macam dia kata tak. Ada kita pakai, kita ikut Nabi. Kita ikut Nabi. Sebab hak Nabi tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu mudah. Kita tak kata sesat. Tak kata dia nak tutup telinga, nak tutup dagu pun kita tak kata, ikut dia lah tu. Tapi hak Nabi ni hak mana? Kita ikut tu. Dia jelas. Lepas tu dia kata salah ke tak? Awak fikir sendiri. Kitanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenar, kita nak tahu Nabi buat gini, kita buat. Dan kita serban pun kita tahulah mana kedudukan serban dalam agama tu setara mana. Selepas ni pun ada juga sebut tentang serban. Selepas ni. Okey, baik. Kemudian untuk seterusnya Imam Syafi'i bagi huraian dia lah. Setelah dia kemukakan dalil, kata Imam Syafi'i, kami menyukai mana orang lelaki ni bila dia nak pergi sembahyang jemaah, dia bersih, dia urus diri dia dengan baik, dia bersihkan diri dia. Misalnya mandi, cukur rambut, di maknanya gunting rambut lah, gunting rambut, potong kuku, kenakan bau wangi-wangian supaya tubuh tu berbau, kita kata tidak bau busuk lah. Gosok gigi, pakai pakaian cantik lah nak pergi sembahyang. Dan pakaian dia tu sendiri pun kalau boleh dia itu minyak wangi lah, biar bau sedap tu, bau wangi tu. Kerana semua itu termasuk dalam ittiba' sunnah. Itu termasuk dalam ittiba' sunnah. Tu. Cuba bayangkanlah. Ni anda sebut perasaan anda sendiri. Pengalaman kita pergi masjid ni. Kita pergi satu masjid tu, kita masuk tu rasa tak tenang dengan baunya. Kalau ada masjid tidak terurus dengan baik, padahal masjid mana-mana pun dapat pahala sama ya asalnya. Tapi orang panggil perkara sampingan itu. Tapi kita pergi setengah-setengah masjid tu, masuk segadah gitu. Hatu Nabi naknya. Misalnya kalau masjid Lundai dulu, kita fikir nak macam mana? Kapet ni tak sebi bau. Sebab kapet baru pun dia bau. Orang amal, dia ada cara dia. Seorang profesor daripada UKM, kita kontak dia mari. Dia kata beberapa perkara kena jaga. Dan dia ni buat dia punya cecair tu. Misalnya di tepi-tepi ni dia ada satu semburan. Ana pun kalau nak tahu nombor telefon pergi ambil dengan SU London lah, bagi Bendahari Haji Razilai tu. Dia tersembur ke tepi ni, seluruh. Bau sedap, dan semut tak ada, seekor pun tak ada. Lepas tu dia lokal ni bau kerana ada lumut dan sebagainya, lekat, mudah lekat tu tak. Kita pergi sembuh hal tu sejak ya. Dia mati semua, hilang semua dia punya, apa dia panggil lumut tu, menyebabkan kurang tak bau. Memang selesa lah. Kadang-kadang air kita kata longkang ni, walaupun kita sapuh pun dia tetap ada bau tu. Dia spray, dia ada spray tu. Kosnya tidak mahal sebab kita campur dengan air. Memang bila kita itu maksud anaknya, walaupun zaman Nabi tak ada, tapi maksud tu, maqasid daripada apa yang Nabi sebut tu nak supaya menyegarkan. Salah satunya punca yang menyegarkan adalah bau. Itu. Dan hendaklah dia tidak, seseorang yang pergi ke masjid dia tidak menyakiti dan mengganggu orang lain yang dekat dengannya, apa pun alasan dia. Mana kita nak pakai minyak wangi pun tengoklah setengah minyak wangi dia kita panggil minyak atar dulu tu tak. Kalau kita bau dia tu sakit kepala. Tu kena jaga juga. Mana biar jangan kira kita kalau kata hamba tak boleh bau gini dah. Tak usah pakai lepas hari tu. Tu. Memang anak apa ada setengah minyak atar dulu macik-macik nak kat ni lah. Orang kata tak boleh, hamba sakit kepala bau gini. Tapi dia tak ada apa-apa. Kalau tentu ada orang kritik kita tak usah pakai, mengganggu orang tu. Kalau sebab tu kalau kita tengok ulama kata, kalau boleh kata kalau bau bunga ni boleh katakan semua terima. Bau sedap kalau bunga. Ada disebut begitu. Kena fikirlah, kena fikir benda tu. Kena fikir. Rokok tak boleh. Mana kalau bau rokok tu kena heret letak kubur dia tu. Supaya Nabi heret di kubur Baqi', orang bau mulut. Nabi kan heret bukan sekadar suruh keluar, dia letak di kubur Baqi' ni. Kena heret gitu. Anak so kena buat sekali. Cuma kena tu email tu kena ada suka kuat tali pinggir hitam tu waktu tu. Taekwondo tu. Pekat tinggi dah hitam. Kau rapat jit tu. Dia tak boleh kena bertegah ni. Benda-benda gini sebab nyaya ke dia dan nyaya pada orang lain. Satu perkara lah, biarlah anda nak sebut dah. Biar kita untuk kita. Isu sah rapat ni tak boleh. Memang kena rapat sah. Jangan jadikan sejadah itu penghalang untuk rapat sah tu. Saya pergi ke satu masjid,
dia belah dia punya sejadah dia. Bakal dia nak beli hak baru, saya mengu banyak dah sejadah besar, dia kerak gomor ke tepi dua tu, lepas tu dia jahit pula. Nampak jahit tangan. Tak cara huduh tu. Maknanya sejadah dia sekadar untuk kaki dia. Sebab dia gini, orang tak pijak dia kata sejadah dia. Jadi menyebabkan sejekali tu seorang dah tu. Boleh masuk kalau kecil, saiz kecil tu. Jadi bayangkan hak tu sejekal jadi longgas. Kesal daripada 2 tahun ni lah. Jadi nak itu pula jadi kekok nampak. Tamu-tamu duk pakai lagi tu kena pakai sejadah tu. Padahal tidak ditekan dah tu. Bagi saya kalau nak pakai, tak ada masalah, pakai dengan faham lah. Kita guna dengan faham. Setengah orang tu tak boleh orang nak pijak sejadah dia. Keling gitu. Orang pun jadi tak tergamuk selalu. Jadi pak cik tu nakal sungguh. Dia kerak betul. Dia kerak jadi kecil nampak panjang gitu. Tujuannya supaya rapat sah tu anak. Dan sebenarnya rapat sah ni termasuk dalam mutammim, penyempurna salat. Tu kena jaga tu kena jaga tu. Tu ya. Jadi maknanya di sini kalau kita nak kira daripada apa yang disebut oleh Imam Syafi'i berdasar kepada hadis Nabi, makna kalau seorang tu macam dia tak suka orang pijak sah dia, itu makna menyakiti juga. Kita tak senang semaya tepi dia apa, nak perapat sah tak boleh. Nampak dia celaklah kita bila kita nak pijak sajadah dia tu. Kita wasatnya itu menyakiti tu. Sedangkan merapat ke sana hak jemaah, bukan hak individu. Hak kita lah, jemaah tu kita lah. Dia tak boleh, dia tidak ada hak nak supaya ada berlaku jarak tu. Tidak ada hak. Sebab keadaan ni sudah endemik lah. Tu. Kita pun tidaklah kata nak lawan setiap lekok nak lawan saja dak. Bila ulil amri al-umara wa ulil amri kata gini, kita patuh lah. Ni tiba-tiba bila dia kata tak ada dah tu, boleh dah. Tak lagi. Tu tak kena tu. Kena itu molek. Saya memang takut tak ada berkat ya. Siapa bila kita tu kena jaga. Tu termasuk menyakiti juga. Sebab tu molek-moleknya kita kalau sekiranya tak boleh nak kawal kat, cari sejadah kecil sekadar muak kaki kita. Imam Syafi'i kata lagi ni perkara yang mutammim, penyempurna, yang menyebabkan jadi sempurna. Imam Syafi'i kata saya lebih menyukai apabila musalli itu mengenakan pakaian putih ni pada hari Jumaat ni. Apabila dia boleh lah, kalau dia ada pakaian putih, boleh sedia boleh mengenakan serban Yaman. Qatah ni jenis-jenis serban ni. Dia serban tak sama orang Yaman serban dia lagu ni. Orang Arab kaya umum dia pakai serban, tapi tak sama serban dia. Ataupun lebih kurang gitulah. Boleh apabila pakaian yang tidak dicelup, diberi perona setelah ditenun dan benar tidak terbuang, maka itu adalah lebih baik. Dia maksudnya begini. Ini daripada apa yang saya tengok Rifat Fauzi lah. Dia gini. Pakaian disebut memang lah. Putih itu lebih diutamakan. Supaya dia nampak lebih tenang. Bahkan Nabi dalam sejadah dia ni, dia nak satu warna. Tak semestinya putih, satu warna. Tak usah corak-corak. Sebab kita ni memang terganggu. Kalau sajadah tu walaupun warna tidak putih, kalau satu warna saja, dia lebih menyenangkan. Anak lah. Dan Nabi pun suka begitu. Ni kalau sejadah ni kan dia ada gambar Kaabah, dia ada gambar tiang masjid, ada gambar macam-macam lah. Dia terganggu. Lebih baik yang sebab tu setengah-setengah orang. Dan Anas sendiri pun ada sejadah kecil tu yang warna hijau muda, yang kita tenang, yang mana tak ada apa-apa corak. Kita letak tempat sujud, kita fokus pada tempat sujud tu. Dia lebih terjaga. Hak tu anaknya. Sebab tu Nabi kan dari riwayat, walaupun depan dia tempat sidar kain tu ada kain yang bercorak gambar. Nabi suruh alih. Akhir sekali Aisyah buat jadi pelapik batal masa tidur. Ada setengah riwayat kata diguna untuk sapu kaki. Makna tidak ada makna memuliakan gambar, takut jadi bahaya. Itu kan. Baik. Makna pakaian putih tu memang ulama kata sunat tu. Pakai itu. Tapi buat apa kita pakai hitam tu? Baik kan pakai hitam tu. Tu ya kan okey putih lah, tapi tak apa buat pakaian ikut mana pun. Tapi dulu satu ketika hak pakaian hitam tu satu perkara. Kalau Syiah dia pakai hitam tu termasuk serban hitam, semua hitam. Dan dia pakai serban hitam lah. Dulu kalau serban hitam ni kerana pengaruh Syiah tu lah. Kalau tentu dah begitu, lebih baik tak pakai lah. Dulu saya ingat tahu tu ni ingat dah. Kalau di Pondok Kenali tu kan hitam berlaku. Dak baru tak email. Siapa kau jenis tu? Apa tu?
Pengaruh tu lah. Padahal kalau kita tengok Nabi pakai banyak putih sebenarnya. Dia 3 cara Nabi ikat serban kalau dalam Syama'il Muhammadiyah. Pertama sekali Nabi ada piah, ada serban Nabi ikat. Ada satu cara. Cara yang kedua Nabi tak ada piah. Cuma tutup atas ni dia ambil ekor serban tu juga. Dia letak, lepas tu dia beli dengan serban yang sama. Pucuk dia tu. Tepat sudut dia ambil letak. Hak tu jadi semacam kepiah. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, Nabi tak pakai serban. Pakai kepiah saja pada. Ataupun pakai serban ni, apa atas ni ada juga begitu. Jadi makna tidak tetap. Apa makna tidak tetap tu? Maknanya nak ayat keharusan. Tak penting sangat tu benda tu. Makna Nabi tidak jadikan serban dia sebagai syiar. Kalau syiar ni mana kena gitu semua. Tak. Tapi setengah pihak tu memang dia buat begitu. Ni pok kita ni kena gini letak sini rida. Nah, rida sini. Ni pok kita lah tu. Pok dia tu patut ada pula kepiah tu ataupun sungguh ada apa dia panggil ni. Macam best dia tu lah kita ada. Pakai ada bentuk gambar selipar. Tu syiar pokok dia. Jangan pakai. Sebab pokok dia tu memang ada masalah. Kita tengok di segi amalan dia. Anak tak kata sesat. Anak tak saya kata sesat. Tetapi amal dia tu banyak tak sama dengan Nabi. Bila tak sama dengan Nabi, maka kita tak boleh ikut. Itu saja. Masalah sesat, suruh kutuk peti. Suruh pada orang yang ada autoriti, ahli jabatan kuasa fatwa dan sebagainya. Cuma cukup dah kita. Tak boleh ikut ni apa tak serupa dengan kita ngaji. Nabi tidak bagi. Cukup dah. Mana umat Islam yang letak sikap begitu, insya-Allah selamat. Insya-Allah selamat. Cuma di sini disebut dalam qaul berapa ni? Qaul Imam Syafi'i kata, apabila pakaian tidak dicelup, mana tidak diwarnakan dengan za'faran dan sebagainya, setelah ditenun, mana bila ditenun tu benar asal lagi, warna asal lagi. Dan benangnya tidak terbuka, maka itu lebih baik. Maknanya dia tak ada warna-warna, ada corak-corak ketika salat. Bukan kata tak sah, tak comel apa. Sebab tu saya sebut sama, janganlah kita pakai baju, kalau kita nak baju t-shirt, janganlah ada tulisan ni ada gambar orang pula, walaupun tidak lengkap, tak apa kenal ni orang ni. Jadi kita duduk maya belakang dia, duduk tengok, patut ada pula tulisan gini, ikutlah. Tak boleh. Semua cuba elok. Apa tu? Itu dikira gangguan juga tu. Itu dikira gangguan. Benangnya tidak terbuka. Tidak terbuka ni bahasa Kelantan, kalau tengok Arab mana terbuka. Terbuka. Misalnya dia pakai seluar. Terbuka sikit dulu jahit, tidak sekemah guna mesin ni. Dia jahit gitu. Terbuka ada berlaku. Semalam kita baca kan? Dalam Nasa'i tu. Seorang sahabat tu, Ammar bin Salimah tu. Dia umur kecil lagi. Kita ambil lah 9 tahun pada itu riwayat. Jadi Ti'imah. Di kapun dia, salah satu terjemahan pakaian dia pakai tu, dan bentuk selimut kecil tu, oleh kerana kecil sangat, dia jadi tarik masa dia sujud tu. Tarik tu tidak kaya, jadi terbuka sikit bahagian jahitan. Mungkin jahitan tu longgar. Tu bukan sebuah mesin lah ni. Buka tu kena bahagian punggung, nampak belah punggung sikit. Orang duduk belakang tu nampak. Ada yang kata begitu. Maka orang kata suayah dia carilah pakai yang molek. Amal kata lepas tu pupuk dia buat baju aku jadi timia sebab dia dari kalangan masyarakat dia tu ramah, dia paling banyak apa Quran. Tidak 30 juz lagi, muka Quran sudah turun sampai Nabi lagi ni. Nak ayatnya pakaian tu kena ambil kira. Kena ambil kira. Jangan duduk terbelah. Kena jaga molek tu, sebab itulah Nabi SAW dari riwayat bila nak pakai baju kena kebah, kena tengok. Takut tak khabar. Rupanya orang Tina tak ingat nak ayat. Nya gosok tu, bekalinya panah dah dia buat tu, itu dia tu makan habis dah. Tengok nampak sareko, ramah sareko tu dah. Agak jadi tu email pula. Duk belakang kata lah. Orang tengok lepas haruk tu email baju ada sareko tu. Tapak sareko tu yang tak buat. Tahu dah baju tu nya pakai rumah lah. Kena benda-benda gitu, benda kecil soh mai tak ada apa-apa pun. Tapi sekarang buruk Datuk Makmun ni. Benda-benda gitulah. Maknanya sebab tu dia letak di bawah penampilan tu. Khususnya kalau terimeh. Rupanya perlu, penting sangat penampilan dalam agama kita ni. Ni piyah terimeh, nampak betul. Tak boleh. Tu termasuk dalam maruah juga. Walau bagaimanapun Imam Syafi'i kata, bila seorang itu mengenakan pakaian suci, yakni bersih dan menutup aurat, tetap sah walaupun ada petok-petok
ada lukisan soh kuku mana pun, asalkan menutup aurat, tapi kita kena ambil kira dia gini. Sebab tu dalam agama kita ni dia bukan lihat fiqh semata-mata. Jangan kita kata tak apa sah, tak ada masalah, dah ada. Dia lebih daripada sah tu, dia ada lagi apa dia? Sifat. Kriteria apa ni, penampilan tu. Sah tu betul lah sah. Tetapi lagu mana hak comel, hak lengkap. Yang menjadi amalan tokoh-tokoh Islam kita. Tu kena tahu. Itu maksud dia nya. Imam Syafi'i kata lagi di bawah tajuk ini, saya menyukai imam memperbaguhkan penampilannya ketika nak salat, dan saya lebih menyukai apabila dia berserban, kerana Rasulullah berserban. Ini pandangan dia. Dia suka. Kenapa Imam Syafi'i sebut saya suka? Sebab perkara ini tidak ditekankan sebenarnya. Tidak menjadi punca. Kalau tak pakai, sebab tu Imam Syafi'i, saya tak ingat dalam bab apa dia, dalam Ihya, Imam Ghazali pada sebut, siapa dia kata pakai serban dengan pakai kepiah ni, semaya lebih afdal pakai serban, itu perlu bid'ah, termasuk dalam bid'ah. Termasuk dalam bid'ah. Sebab dia bukan jadi penentu. Cuma kalau kita pakai akan habis kadar itulah, boleh pahala. Sebab tu Imam Syafi'i hukum dia kata saya suka tu, sebab dia Rasulullah pakai secara umum. Tu. Sebab begini saya sebut tu, sebab ada berlaku orang kita ni faham bahawa kalau siapa dia tak pakai serban ni kurang sikah. Sudah dah dia sama tapi dia pakai sokok. No. Kurang sikah. Ada yang begitu. Saya tahu tu sebab saya ada dalam grup WhatsApp tu lah. Masa jadi email kan, dia masuk tu email suruh Kelantan tu. Oh, dia kata sedap sebab kawan ni dia panggil apa dulu? PU lah. Tani apa dia ni? PU lah kita. Pencetus rumah. Tu. Jadi dia ni kira juara lah. Mana dia bercakap tu sedap, dipanggil buat kuliah di sebuah masjid besar dekat di Kelantan ni. Oh, mana kemah lah, mantap lah penyampaian dia. Tapi soalnya pakai sokok dia kata. Hilang sikah. Hak tu kita tak say tu. Kalau setimbul sangka begitu, maknanya ada sudut yang dia tak faham dengan baik tu. Gitu maksudnya. Sokok pun tak ada masalah pun, Nabi ada pakai sokok. Kalau kita atas sokok Parsi tu, keluar ekor tu, kita jumpa dah kan sebelum ni. Tak jadi masalah. Itu bukan perkara besar lah. Ni siapa pecah dua ki sokok ki piah, tak kenal gitu. Ni bahkan semaya ni tidak dibincang pun. Tidak termasuk dalam perkara utama pakai piah ataupun tidak pakai piah tu. Hak orang bincang berlapik rambut belakang apa tu, itu perbincangan bab lain tu. Bab lain tu pun khilaf lagi. Siapa dia dulu ni saya nak sebut lah. Ni seorang pengkuliah, dia masih ada lagi di Kelantan lah. Dia sudah sakit. Dia ceramah di masjid besar juga di Kelantan ni. Saya dengar sendiri, saya singgah berhenti semaya dengar dia kuliah. Siapa dia? Soekarno dia sebut. Dia kata Soekarno ni tak pernah sah dia semaya. Sebab apa? Sebab dia pakai sokok tu tengah ni, sini. Dia kata begitu. Betul ke Soekarno pakai begitu? Soekarno ke Soeharto gitu? Tapi dia sebut dengan terus Soekarno tu. Sokok tinggi dia pakai tu. Jadi maknanya tutup dahi. Kayak dahi ni tempat utama ada sujud tu, rukun utama tu nak banding dengan tangan kaki tu. Jadi tutup dengan sokok dia. Maknanya kena sokok berlapik. Jadi kerana sokok menyebabkan tak rapat dahi. Hidung rapat, boleh jadi kening tu rapat. Dahi tu kening bukan dahi dia kata. Maka dia hukum tak sah. Berat juga tu. Sedangkan perbincangan tu masih luas lagi tu. Tu. Dengan seolah tak ada dah pilihan tu. Tak ada dah sudut-sudut lain yang perlu kita tengok di situ. Tu bahaya tu. Tak boleh lagi tu. Bahkan orang maya terakak kaki tu ulama bincang lagi. Tidak mutlak kata tak sah tu. Tapi nak jadi timah tak boleh gitu. Terakak kaki. Duk tergantung gitu kaki. Ulama bincang lagi. Baik. Seterusnya habis di situ. Kita ada masa berapa ni? 4 minit lagi. Sebab 9 suku kita nak ambil subjek yang kedua. Sebab nak tepat. Mana apa ada kuliah Jumaat ni. Buat nota sikit. Okey, tak apa, kita pergi seterusnya. Ambil satu bab lagi. As-salah nisfun nahar yaumal Jumaah. Salat tengah hari pada hari Jumaat. Apa dia pula maksud dia? Tahu lah nak. Cuba tengok pelik. Kita tahu memang dia tengah hari dengan separuh hari ni apa beza? Cuba kita tengok di sini.
as-salah nisfun nahar yaumal jum'ah. Mana semaya pada separuh hari. Pada hari Jumaat. Dia sebut sini salat tengah hari pada hari Jumaat. Tengah tu separuh. Dia sebut. Pada asal dia nisf mana separuh. Separuh hari. Baik, tak apalah kita tengok di sini. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salah nisfan nahar hatta tazula syams illa yaumal jumu'ah. Bahawa Rasulullah melarang salat pada tengah hari sehingga matahari tergelincir kecuali hari Jumaat. Apa maksud dia? Rasulullah melarang Rasulullah melarang melakukan salat. Itu maksud dia. Pada tengah hari dia terjemah. Mana pada pertengahan lah, separuh tu mana, bila separuh kita ambil mana tengah tu. Kita bagi kita kata satu benda kita buat tengah tu, kalau kita nak belah jadi sama tu kan, dia jadi separuh lah tu. Itu mana nisf maksud dia di sini. Nabi larang solat pada pertengahan siang sehingga zala yazulu gelincir matahari kecuali hari Jumaat. Mana apakah maksudnya kalau hari Jumaat tu boleh kita buat awal sebelum gelincir matahari ataupun macam mana? Cuba kita tengoklah di sini. Para sahabat yang berada di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila tiba hari Jumaat, mereka akan mengerjakan salat sehingga Umar Khattab keluar. Bila mana Umar telah datang dan duduk di atas mimbar, muazzin kemudian mengumandangkan azan. Mereka duduk berbincang-bincang sehingga apabila muazzin telah diam, Umar pun berdiri dan mereka pun diam. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Baik, Imam Syafi'i kata, apabila orang ramai pergi untuk melakukan salat Jumaat, maka mereka boleh melaksanakan salat sampai imam naik ke atas mimbar. Apabila imam telah berada di atas mimbar, mereka berhenti. Apabila imam telah berkhutbah, maka mereka diam memperhatikan khutbah. Maksud apa dia? Maksudnya kita bila kita pergi masjid, kita boleh semaya sunat. Walaupun matahari berdiri atas kepala pun boleh lagi. Pada asalnya tak boleh kalau hari lain. Tapi hari Jumaat boleh. Bila tak bolehnya? Bila imam mari. Imam naik atas mimbar pada waktu ke dia asal zaman tu, bila imam mari, masuk waktu dah lah. Imam naik atas mimbar, imam duduk, maka dilaungkan azan. Laungkan azan tu ambil masa lah sampai habis. Hak tu boleh lagi semaya tu. Setengah ulama setengah kata tak boleh. Bila dilaungkan azan, bila imam naik duduk tu tak boleh dah semaya. Setengah kata boleh lagi. Hak tentu tak boleh sepakatnya bila imam nak baca khutbah. Maknanya kalau awak duduk tengah semaya pada waktu kena berhenti. Siapa begitu? Berat juga tu. No, amalan pak kita tu. Tak imam nak sodah khutbah, semaya lagi. No. Padahal tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ini makna khilaf pula ulama, tidak dibenarkan. Itu maknanya sah ke tidak kalau semaya juga. Tu imam duduk tengah baca khutbah. Cuba kita tengok sini. Bila orang ramai pergi nak laksanakan salat Jumaat, cerita asal dia mari asal Sayyidina Umar. Kenapa hal ni? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila tiba hari Jumaat, maka kita kata orang ramai lah akan mengerjakan salat. Salat mana? Salat di Masjid Madinah. Salat sunat. Tak kira lah tu masjid ke apa, tak kira lah. Salat mutlak ke. Sehinggalah. Maknanya mereka berhenti semaya apabila Sayyidina Umar keluar daripada bilik imam. Ataupun keluar daripada rumah dia masuk masjid. Keluar tu nak gimana? Naik atas mimbar. Itu maksud dia. Bila mana Umar telah datang dan duduk atas mimbar, muazzin melaungkan azan. Hak ni sebiji seperti zaman Nabi, seperti zaman Sayyidina Abu Bakar. Pada waktu tu mereka tak semaya dah. Mereka duduk berbincang, mana kecek tak apa tu, kecek bila-bila dengar tu ada kecek-kecek gitulah. Sehingga apabila muazzin telah diam, selesai dah azan, maka Umar pun berdiri. Selepas tu mereka senyap. Semaya pun tak ada. Hak duk kecek-kecek sikit-sikit dengan jiran tepi tu pun senyap dik dah. Apa tu? Sebab Sayyidina Umar nak baca khutbah tu. Teballah kecek masa Sayyidina Umar baca khutbah. Nah, Umar lah ni lain. Umar dulu lain. Sebab ada seorang ustaz, dia meninggal, ada ustaz ni email juga, saya cerita juga. Dia kata ada seorang email tu backing sungguh, hana Umar pun tak buat gitu. Dia duduk tengah baca khutbah, ada kecek. Dia senyap dah, dia perhati dah. Cuma dia tidak buat announcement sebab dia sedang baca khutbah. Dia akak tokak. Aku lacak dia kata.
Sonyak di suti masjid. Dia nak baca dengan tokak. Dia nak marah saja. Sebab pesan dah sebelum itu tu. Tok Bilal pesan dah jangan bercakap semasa imam baca khutbah gini. Hanya awak tak reti kau. Tok imam ni dia nak marah. Dia tengah baca khutbah kecek lagi. Dia akak tokak. Tapi tak acar. Dia ugut. Oh senyap. Aku lacak ke dia kata. Dia marah. Tu terpaksa buat begitu. Padahal tak boleh tu. Baik. Kata Imam Syafi'i, bila orang ramai masyarakat pergi untuk melaksanakan solat Jumaat, maka mereka boleh solat. Solat ni solat sunat. Hinggalah imam naik atas. Bila imam naik atas mimbar, dia kena berhenti. Yalah di sini adalah perbincangan ulama, mana kata dia tu duduk tahiyat, duduk rakaat kedua dia. Dia boleh selesaikan. Dia boleh selesaikan. Tapi kalaulah dia duduk semaya, tiba-tiba imam nak baca khutbah, dia baru masuk rakaat pertama, dia kena berhenti. Dia kena niat keluar daripada semaya tu. Hak ni lah jadi timbul isunya. Lepas tu Nabi tu suruh bangun Nabi suruh bangun tu, duduk tengah khutbah tu bangun. Sebab itulah benda ni jadi khilaf. Ada satu pihak kata hak tu waqi'atul hal, waqi'ah juz'iyah pun boleh. Mana kisah terpencil, Nabi ada maksud lain. Maknanya sebenarnya tak boleh. Tapi untuk maksud lain. Berkait dengan orang tu. Dia orang miskin. Pakai ia pun bertapung-tapung. Nak suruh sahabat tengok. Bapa tak bantu dia tu. Tu tujuannya. Ada setengah ulama kata tak. Sebab dia ada lagi kisah lain. Misalnya Osman sendiri sana, Osman zaman sana Umar tu bang Bismaya. Ada kata gitu. Tapi setengah kata tu tidaklah sahih. Tu. Dia ada khilaf, sebab tu saya kata ada khilaf. Cuma bagi saya, setakat yang saya belajar, hak umumnya maknanya ni lah. Mana kalau kita tengok Imam Syafi'i pun pergi hak tu. Ni Imam Syafi'i sendiri. Moleknya gitu. Tu. Kena berhenti lah. Bila imam siapa naik nak berkhutbah naik atas mimbar, kena berhenti. Tak boleh kecek, tak boleh semaya. Mana kalau kita pergi masjid tengok tu imam dah atas mimbar dah, duduk. Tahiyatul masjid pun tak payah. Imam Syafi'i pun begitu. Terbalik lepas kita. Balik kok. Bukan terbalik. Masa orang pen dia tak semaya. Masa tak imam baca khutbah dia semaya. Tak kena lah. Banyak tu tak serupa. Ni Imam Syafi'i sendiri. Yang mulut masuk atur tu. Yang mulut masuk atur. Tu sebab itulah dia jadi satu dalil besar tu. Macam masa mana nak semaya tu? Moga zaman Nabi, zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Umar, azan tu bila imam naik mimbar. Selepas habis azan tu, azan pertama ni, terus baca khutbah, tak ada azan kedua. Hak zaman Sayyidina Uthman tu pun lain. Dia azan sebelum masuk waktu. Itu timbul isu. Dah waktu tu kuat tu. Sebab itulah ana tak ingat dah. Rasanya dalam hak ni juga dulu kita jumpa ni, tak ingat dah. Tak saya Imam Syafi'i ke siapa dia sebut. Ana tengok kena cek sebenarnya. Tapi jelas ada ulama mengatakan kalau sesiapa boleh bawa dalil bahawa ada kenyataan daripada Nabi, ada berlaku celahan masa antara azan dengan khutbah tu. Kena maklumnya. Mana ada berlaku zaman Nabi celahan masa ni, maksudnya selepas azan, sebab azan zaman Nabi ni sudah tentu dah bila masuk waktu. Tiba-tiba ada lagi waktu celah tu. Antara selesainya azan dengan imam baca khutbah, ada waktu. Sehingga boleh solat sunat situ. Kalau ada, kena mari dalil. Selagi tak ada tu, dia kata kita tak boleh terima. Ada ulama sebut gitu. Sebab memang terbukti sampai Sayyidina Umar pun, dia tidak, walaupun jangan kita silap faham, Sayyidina Umar ni, dia telah berdasar pada maklumat yang dia terima pada mana sahabat semuanya setuju. Oleh kerana masyarakat ramai, kita buat 2 kali azan. Azan kedua dia panggil. Azan kedua ni duduk mana? Duduk sebelum masuk waktu. Jadi azan bila masuk waktu, dia dikekalkan sebagai azan pertama. Hak tu tak berubah. Zaman Sayyidina Bakar tak berubah. Zaman Sayyidina Umar, zaman Nabi, zaman Sayyidina Bakar tak berubah tu. Jadi hak Sayyidina Umar buat tu, dia bukan ubah hak tu. Dia tetapkan ada satu azan yang sebagai elah. Hak tu bukan letak selepas masuk waktu, sebelum masuk waktu. Jadi hak asal zaman Nabi 3 sahabat ni tak berubah. Tak berubah. Jadi kalau kita ambil kira, kalau kita betul-betul ambil kira, Sayyidina Umar syariat ada biada azan sebagai elah. Dia tak boleh semaya hak tu atas nama semaya sunat sebelum Jumaat. Kalau nak semaya sunat lepas tu tahiyatul masjid boleh lah. Sebab nak solat sebelum Jumaat mana, hak tu tak masuk waktu lagi. Boleh faham tak?
Kok mana ada cuba ya? Oh, dia bukan saya tanya, dia kata, oh, ustaz dia benda khilaf gitu. Dia ni perbahasan ni ulama. Ulama kata tak ada, tahu kata ada, kok celah mana? Hak zaman Senoma, zaman kita ni jadi ada lah. Jadi kita ni sebenarnya dia ikut nak 3 sahabat pertama ko, ikut Senoma Osman ko, dak belaka tu. Lepas tu ikutlah tu cuma nak ayat tu. Jangan pula marah pula nak. Kita tanya. Yang dia bila bakal lain itu. Bila pula ni? Apa? Tak sini tukar tu lah. Hak masuk mula-mula ni. Maknanya orang tahu. Bila suara ni maknanya tanda nak masuk waktu. Kena bersiap cepat-cepat lah. Duduk jauh-jauh tu. Tu tujuannya. Kayak molek tu. Maknanya sebab tu saya kata Senoma tidak ubah yang asal. Dia tidak kisah tu. Sebab itulah kena ingat. Dalam kita bicara Sunan Nasai dulu. Azan yang kedua duduk mula-mula. Azan pertama masuk waktu tetap tu. Tak ubah. Kenapa tu? Tidak kata Senoma bila dia buat azan ke dia kesok tu. Dia tak ada berlaku pengesok tu. Tu bahasa Kelantan. So, payah lagi tu tak faham. Tak ada berlaku anjakan lah kita kata tak berubah tu. Mana peralihan tu tak berlaku. Dia bahasa Kelantan ni lagu tu lah. Saya sebut ni gini sebab saya pernah dengar, tak ingat. Kalau ingat apa tak saya sebut lah ustaz tu. Dia kata saya Umar tu buat bin'ah tu sahabat lama lagi tak kata apa. Zaman Nabi mana ada 2 khutbah, ada 2 azan. Maksud dia tambah. Dialah awak nak kata gitu, awak kenapa hala tambah mana? Tu berlaku perubahan ke tidak? Tambah tu kenapa? Atas ilat apa? Dan sahabat setuju atas rasa ada masalah. Memang betul masalah apa tu? Kalau tidak tak ada orang duduk padan tu. Duduk di kebun tu nak lari ni. Lepas tu masyarakat pada waktu tu rumah pun sudah banyak dah jauh daripada Masjid Madinah. Sebab masyarakat semakin ramai. Itu faktor-faktor yang diambil kira oleh pihak kerajaan pada waktu itu. Bukan main-main tu. Dan Senoma saya tengok dalam kitab Senoma bila dia nak buat tu dia bincang dengan sahabat. Sahabat-sahabat ni hak musaqafin, hak cendekiawan kalangan sahabat, hak cerdik-cerdik ni bincang. Tanya lagu mana kita nak buat ni. Maknanya seolah-olah beginilah. Sama ada kita nak panjang waktu, mana selepas azan pertama tu dengar baca khutbah tu kita nak tarik masa biar panjang punya. Tapi dia tak buat tu. Sebab apa? Tak berani nak buat tu. Sebab apa? Takut bercanggah dengan ajaran Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Hak asal. Tak berani nak ubah tu. Tak boleh buat gitu. Cuba tengok sahabat. Sebab tu bila kita baca kemas sahabat ni, dia tak ubah ke mana. Jadi nak buat lagu mana tak orang? Kita azan. Kita nak palu gendai Nabi tak wi. Nak guna loceng Nabi tak wi. Sebelum tu takut serupa dengan amalan agama-agama lain. Kita azan juga. Nak tak mana azan tu? Kalau kita letak ni jadi berubah asal. Tak usah ubah asal. Dan dia ijtihad tu azan ni, orang ni azan tak masuk waktu lagi. Ini sebagai iklan, nak maklumat saja. Tu jelas. Tak ada apa pun.